Assalamualaikum, 大家好. Perkongsian Laoshi pada kali ini ialah tentang beberapa perkataan Cina, iaitu karakter Cina bahagian yang kedua. Jadi lepas ni bolehlah kamu tonton kedua-dua list, iaitu dalam Hanzi 1 dan juga Hanzi 2 supaya lebih banyak kamu punya vocab, penguasaan vocab, dan lebih banyak yang kamu boleh cam atau kenal dan juga baca. Okey, perkataan pertama ialah apa yang kita buat sekarang ni lah, iaitu perkataan Hua. Hua ialah Cina. Okey, jadi kalau kita nak sebut orang Cina, kita akan sebut Hua Ren. Hua Ren, dan inilah tulisan dia. Begitu juga dengan perkataan Yu. Yu, bahasa. Jadi, kalau yang sekarang kita tengah buat apa? Sekarang kita tengah belajar bahasa Cina, kan? Okey, kita tengok dulu perkataan yang pertama tadi, iaitu orang Cina. Inilah perkataan dia, Hua Ren. Bahasa Cina, Hua Yu. Hua Yu. Seterusnya perkataan ke. Ke yang kita selalu sebutlah Shang ke. Ke itu iaitu hadir kelas, ke. Kelas ataupun pelajaran. Jadi kalau bahasa Cina tadi apa dia? Hua Yu. Maka kelas bahasa Cina kita cuma cari ataupun letak perkataan ke di posisi yang ketiga, iaitu Hua Yu ke. Hua Yu ke. Seterusnya perkataan yao. Selalu kita cakap, Laoshi, wo yao shi yi shi. Laoshi nak cuba perkataan yao tu macam ni lah. Jadi kalau tadi kelas bahasa Cina kita apa dia tu? Hua Yu ke. Sekarang kalau nak sebut saya nak hadir kelas bahasa Cina, Yao shang Hua Yu ke. So kali ini kita fokuskan pada perkataan yao yang berwarna merah tu. Seterusnya perkataan yo, dan ini selalu student dia keliru antara yao dengan yo. Yo, Y-O-U, yo. Yo bermaksud ada ataupun mempunyai. Jadi kalau ada kelas bahasa Cina lah, yo Hua Yu ke. Okey. Seterusnya perkataan mei. Tadi selalu sebut kan. Kita selalu sebut mei. Laoshi mei yo. Inilah perkataan mei. Jadi kalau nak kata tiada kelas bahasa Cina, mei yo Hua Yu ke. Mei yo. Dan ini pula adalah perkataan mah. Mah. Okey, ada tak? Ada tak? Kalau nak sebut ada tak? Yo mah. Yo mah. Ada kelas bahasa Cina tak hari ni? Contoh dia. Yo Hua Yu ke mah. Dan semua perkataan tu Laoshi ulang-ulang supaya dapat kamu cam. Kamu dapat cam, dapat baca dan dapat juga menaip lah, type dekat WhatsApp ke apa kan. Inilah dia perkataan Yo Hua Yu ke mah. Seterusnya ma juga, tapi ini tone nada yang ketiga, iaitu ma. Ma kat sini. Okey, apa beza dekat ni dengan yang tadi tu? Yang ni ada petak 4 tu kan. Itu untuk kata tanya ma. Jadi kalau yang ini bunyi dia ma juga. Kalau bermaksud dia ialah kuda. Dan biasanya dia akan kita gabungkan dengan perkataan lai. Lai jadilah ma lai, iaitu Melayu kan. Lai kat sini pun bermaksud datang ataupun mari sebenarnya. Cuma kalau kita nak sebut orang Melayu, bahasa tulisan Cina tu macam mana nak tulis, inilah dia perkataan dia, ma lai ren. Warna hijau ren dalam Hanzi 1. Dalam Hanzi 1. Begitu juga dengan bahasa Melayu. Kita tahu sebut bahasa Melayu Malayu. Jadi perkataan dia yang mana? Inilah dia, Malayu. Okey, seterusnya perkataan kong. Kong
Tentulah kamu tahu perkataan dia. Biasanya kita akan sebut kong ke, tugasan ataupun kerja rumah. Jadi perkataan kong ke tu, itulah perkataan kong yang kita patut tahu. Jadi kalau buat tugasan apa dia? Zuo kong ke. So perkataan zuo yang mana? Yang inilah. Zuo kong ke. Yang ini macam perkataan ataupun nombor 3. Le ni bermaksud dah ataupun telah. Jadi kalau awak dah buat tugasan, macam mana nak tulis? Boleh sebut kan? Kita boleh sebut. Awak dah buat tugasan, ni zuo gong ke le mah? Betul tak? Kan? Jadi perkataan dia yang mana? Yang inilah. Kita camkan satu-satu. Ni zuo gong ke le mah? Seterusnya perkataan shengri atau dengan yue. Ini dalam list yang pertama. Kenapa Lao-Sư nak sebut tentang ini? Sebab ia ada kaitan dengan hari ataupun masa. Jadi kita tengok perkataan sing dulu. Sing ni gabungan perkataan re belah atas dan juga sheng di belah bawah. Bila kita gabungkan dia menjadi perkataan sing. Jadi kalau sing kita sebut 2 kali bermaksud sing-sing. Sing-sing ni ya bermaksud bintang. Dan kita akan gabungkan dia dengan perkataan qi. Qi kamu nampak kan ada macam belah kanan tu ada perkataan yue, bulan. Jadi dia ada kaitan dengan masa lah. Jadi kalau kita gabungkan perkataan sing qi bermaksud minggu. Kita camkan perkataan yang warna merah ya kali ini. Kalau kata minggu ini, 这个星期 perkataan 星期 kedudukannya di belakang lah. 这个星期 untuk minggu ini. Kalau Rabu depan, cuba sebut dulu. 下个星期三. Rabu kita tahulah 星期三. So san tu kita dah belajar juga. Jadi inilah jawapan dia. 下个星期三. Seterusnya perkataan cakap ataupun berkata iaitu shuo. Shuo, cikgu kata ataupun cikgu cakap, lao shi shuo. Kalau bercakap bahasa Cina, cari perkataan shuo. Itulah perkataan dia. Jadi shuo hua yu. Shuo hua yu. Ini pula adalah wen. Wen bermaksud tanya. Kan? Misal kata kita nak kata pelajar bertanya. 学生问. 学生问. Dah tentulah perkataan wen biasanya akan bersama dengan perkataan ti. So kalau susah nak tulis, kamu camkan perkataan ti dia tu. Jadi, kalau wenti bermaksud soalan ataupun masalah. Jadi, kalau kata tiada masalah, misal kata kamu nak reply message kawan-kawan kan, no problem. Macam inilah type dia. 没有问题 dan inilah tulisan dia. Kamu ada tidak? Kamu ada atau tidak soalan ataupun kamu ada atau tidak masalah? 你们有没有问题？你们有没有问题？ Seterusnya perkataan cing. Cing ni ada banyak maksud. Ada perkataan sila, jemput ataupun belanja pun dia juga perkataan cing ni. Jadi kalau nak cakap silalah datang. Cing lai. Sila datang rumah saya. Qing lai wo de jia kan. Qing lai. Inilah perkataan dia. Okey. Lepas lagi satu tu, kalau kita nak biasa kita nak tanya apa? Tumpang tanya macam tu kita nak tanya kat mana nak arah ke UiTM ke apa ke kan. So qing wen. Qing wen. Okey, ini adalah perkataan shen. Shen.
Biasanya kita akan jumpa perkataan she ni bersama dengan me. Me iaitu shema. Shema apa? Shema. Jadi kalau kita nak cakap ada soalan apa, shema wenti, so camkan perkataan shema pula kali ini. Dah jumpa shema, tentulah kita akan jumpa kenapa ataupun mengapa, iaitu wei shema. Wei shema. Jadi lepas ni dah boleh kita type dah dekat WhatsApp ke apa ke, perkataan wei shema ni kita type. Belajar-belajar, biasakan diri menaip perkataan hanzi. Dan selalu Lausu beritahu kalau apabila kita diajukan dengan soalan wei shema, pastikan kita menjawab dengan perkataan ing wei. Ing wei. So ini adalah perkataan ing. Dalam tu ada perkataan besar ta tu. Dalam kotak ada perkataan besar ing. Jadi kalau wei shema bla 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 bla, ing wei bla 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 bla. So perkataan ing wei ialah kerana. Seterusnya perkataan yang ada kaitan dengan mulut. Jadi kamu akan nampak perkataan 4 segi kat sebelah dia tu, iaitu chi, chi. Contoh dia nak cakap saya dah makan. 我吃了，我吃了。Dan satu lagi ialah perkataan fan yang bermaksud nasi. Jadi kalau kita just tidaklah spesifik kan, kalau nak kata jomlah kita pergi makan, kita boleh cakap 走吧，我们去吃饭. Boleh. Sebab kita tak sebut pun nak makan apa. Jadi perkataan 吃饭 juga bermaksud makan. Cuma perlulah kamu tahu perkataan fan kat sini ialah nasi. Satu lagi, kalau dah makan tentulah nak minum. So perkataan minum juga akan bermula dengan perkataan 4 segi dekat situ, iaitu he. He, first tone Awak nak minum apa? 你要喝什么? Jadi itulah perkataan hanzi dia. 你要喝什么? Dan sama juga dengan konsep 吃饭 tadi. Jika kita tak spesifikkan nak minum apa, just nak ajak kawan-kawan jomlah kita pergi minum atau pengetih lah bak kata orang kan. So kita boleh guna perkataan cha. 走吧，我们去喝茶. Boleh. Jadi kat sini kalau orang tu memang belanja atau jamu kita minum teh, kita juga boleh buat macam ni. 请喝茶. Okey, seterusnya perkataan kan. Kan, iaitu tengok. Kan, tengok atau lihat. Jadi kalau nak kata mereka tengah tengok apa tu? 他们在看什么? So kali ni fokus pada perkataan kan warna merah tu pula. Alah, saja dia datang tengok-tengok, datang melihat-lihat. So 来看看.我来看看. So perkataan 来看看. So perkataan kan ialah yang warna merah tu. Seterusnya perkataan terlalu. Terlalu dekat sini kamu nampak perkataan dia tai. Tai kan? Jadi kalau terlalu bagus ataupun bagusnya, tai hao lah. Terlalu kecil, misalnya kata kasut tu nak pakai tak muat. Tai xiao le. Okey. Itu tadi terlalu. Kalau sangat macam mana pula? So, sangat inilah perkataan dia. Hen. Hen. Sangat besar. Hen ta. Sangat bagus. Wah, hen hao. Dan kemudian kamu nampak perkataan zong yang bermaksud tengah. Kamu tengok pada karakter Cina sendiri pun senang kita nak cam 4 segi, lepas tu kita kerat dekat tengah-tengah, ada vertical line dekat situ. Itu maksudnya tengah. Zong, contoh dia tengah hari. Zong wu. Zong wu. Dan hao. Hao adalah nombor ataupun saiz. Nombor ataupun saiz. Jadi kalau kita nak sebut saiz sederhana, apa dia? 中号，中号.
Ada saiz sederhana tak? 中号的有吗？中号的有吗？ Kemudian perkataan siap yang selalu kita lafazkan iaitu siap. Seterusnya perkataan kuai iaitu laju ataupun cepat. Selalu kan kita jerit, cepatlah sikit. Kuai dian. So dian tu warna hijau kan? Itu ada dalam list yang pertama. Cepatlah datang. Okey. Kuai dian lai. Kalau gembira pula, biasanya kita akan sebut kuai le. Kan? Kuai le. Itulah perkataan le. Kami sangat gembira. 我们很快乐. 我们很快乐. Apa lagi yang kita boleh jumpa dalam perkataan kuai le kalau kamu ingat? Macam ni lah. Tahun baharu kan? Sing nian. Perkataan sing tu susah kalau susah nak tulis bagi kamu. Jadi kamu camkan perkataan sing nian. Jadi kita boleh ucap sing nian kuai le kan tadi. Tahun baharu Cina, Hua Ren Xing Nian. Dengan ucapan tu kita boleh mulakan dengan perkataan cu. Jadi kalau nak kata saya ucapkan selamat tahun baru kepada awak, 我们祝你新年快乐. Kita fokus pada perkataan cu pula kali ni Seterusnya perkataan buka iaitu kai. Kalau nak kata dah buka dah, kai le. Saya kata kedai dah buka, sebutlah kai le. Dan yang ini pula ialah cai. Jadi kalau nak kata buka puasa, kai cai. Ini pula perkataan cie yang ada kaitan dengan perayaan seperti jie ri. Jadi kalau nak ucap selamat hari raya, pastikan ada perkataan cie iaitu kai zai jie kuai le. Tua bermaksud banyak ataupun ramai. Jadi kalau untuk bercakap bahasa Cina dengan baik, kita perlulah bertutur. Okey, bertutur lebih kerap. Jadi tuo shuo hua yu. Kalau nak kata ramai orang pula macam mana? 很多人. So tuo tu macam itulah. Ada tua, ada banyak, tentulah ada yang sedikit ataupun kurang iaitu shao. Tadi kalau 很多人, yang ini pula 很少人. Maknanya tak ramai orang ataupun kurang orang lah. Okey, seterusnya perkataan qian. Jadi kalau kita nak tanya berapa harga, hanzi dia macam ni. 多少钱? Kalau kata saya ada banyak duit, 我有很多钱. So fokus pada perkataan qian yang susah sikit nak tulis tu kan. Warna merah tu. Kemudian perkataan betul ataupun tui. Jadi kalau kata betul tak? Ingat kalau dalam ayat tanya biasanya ada ma dekat belakang. Jadi tui ma. Lepas tu Lasu pun cakap, salah tu, tak betul. Putoi. Apa lagi yang kita akan jumpa? Perkataan ci pula. Ci kat sini maksudnya bangun Tapi kalau bila kita gabungkan dengan perkataan
kan dengan lai, iaitu kan qilai. So, dia menjadi maksud nampaknya. Kan qilai, nampaknya. Okey, satu lagi perkataan yang ada kaitan dengan qi yang kita akan jumpa dekat sini iaitu maaf. Dui bu qi. Dui bu qi. Seterusnya perkataan can iaitu hidangan ataupun makanan. Jadi kalau kata masakan, hidangan Melayu, makanan Melayu, so kita sebut malai can. Tapi tadi kita dah belajar perkataan malai, lepas tu yang ini perkataan can yang warna merah. Dia agak rumit lah kalau nak tulis, tapi kamu boleh camkan perkataan ni. Kalau jumpa perkataan ni, itu ada kena-mena dengan hidangan ataupun makanan. Malai can. Dan kalau makanan Cina, zong can. Perkataan can ni kamu boleh jumpa dekat signboard restoran restoran Cina, kamu akan nampak perkataan ni. Jadi tahulah itu adalah tempat makan. Okey, seterusnya trylah kamu orang kata teka dulu dan tulisan Cina dia yang mana? Zao can. Ini pula macam mana? Apa can? Wu can. Dah boleh teka dah gambar yang ketiga. Kalau ingat lagi perkataan malam, ada dalam list yang pertama iaitu wan can. Dia datang lambat ke kelas ni. Macam mana nak sebutlah datang lambat ke kelas? Sebut shang ke dulu shang ke lai wan le. Shang ke lai wan le. Lepas tu dia minta maaf lah. Lepas dia minta maaf, dia sebut apa? Boleh bayangkan perkataan Cina dia. Dui bu qi, dui bu qi. Ini Hua Ren Xing Nian, Hua Ren Xing Nian. Okey. Kai Zai Jie. Dah boleh bayangkan ke belum perkataan Zai tu yang mana? Yang tu. Macam ada bumbung, macam pondok sikit Kai Zai Jie. Okey, seterusnya perkataan. Tai Tai. Kalau Tai Tai itulah isteri. Isteri kepada cikgu. Lao shi de Tai Tai. So, perkataan tai tu ada titik dekat belah dalam. Kalau yang tak ada titik, ia bermaksud besar. Jadi, tai ta le. Tai ta le. Boleh perasan tak? Perbezaan perkataan tai terlalu dengan besar. Ta. Tai ta le. Seterusnya, saiz berapa? Macam mana nak tanya saiz berapa? Cari perkataan ji hao. Ji hao. Semester baharu. Perkataan baharu sing. Sing xue qi. Sing xue qi. Isnin pagi ataupun pagi Isnin. Tulisan Cina kita星期一早上星期一早上 Ini pula bersama-sama. Perkataan qi tu dah boleh tahu, dah boleh cam ke belum perkataan qi tu? I qi. I qi.
Dan yang ini panjang sikit lah akhir ni. 祝你生日快乐，祝你生日快乐。Boleh Dah boleh baca dah sikit-sikit. So kita sama-sama berusaha, iaitu 一起加油. Sebagai tanda sokongan kepada Laoshi, berilah kamu like, share dan subscribe. Terima kasih. 谢谢.